Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaif halukum jami'an? Atamanna lakum fi siha wal afiyah. Sabahul khair. Okey, saya harap semua sihat hari ini, dan kita akan sambung lagi kisah Saidina Hamzah, kisah keislaman Saidina Hamzah. Okey, kita ulang balik. Yang pertama, awalan tentang bilakah pengislaman Saidina Hamzah, iaitu fi sanati sadisati min ba'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun ke-6. Kemudian yang kedua tentang Abu Jahal yang menyakiti Nabi, yang mana telah menyakiti Nabi dengan menghina Nabi dan memaki-maki Nabi sebab dakwah Nabi. Okey, yang ketiga, setelah dia peristiwa itu berlaku, ada seorang perempuan telah memberitahu Saidina Hamzah, yang mana Abu Jahal telah mengetuk kepala Nabi Muhammad SAW hingga berdarah. Kemudian berita ini sampai kepada Saidina Hamzah. Kemudian Saidina Hamzah pun berjumpa dengan Abu Jahal. Barulah tahu bahawa yang mana Saidina Hamzah itu adalah salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam. Okey, hari ini kita nak baca seterusnya. Okey, seterusnya yang kelima tu, kalau kita tengok daripada anak panah 1, 2, 3, 4, yang ini adalah anak panah yang kelima tentang kisah keislaman Saidina Hamzah. Okey, pada muka surat 16, awak boleh tengok di buku teks apa yang berlaku selepas Saidina Hamzah telah pulang daripada memburu. Kemudian dia berjumpa dengan Abu Jahal, marah. Kemudian dia berkata, wa ana ala dini, sebenarnya akunya adalah antara yang bersama dengan agama Nabi Muhammad SAW. Okey, kita tengok nombor 5 tu, surat 16, kita baca thumma daraba Hamzatu Aba Jahlin bil qausi. Kemudian dia kata, bila Hamzah dah marah Abu Jahal, thumma daraba, maksudnya Saidina Hamzah memukul Abu Jahal dengan bil qausi. Bil qausi ni alat memanah. Alat memanah ni yang kan, alat memanah yang satu alat panah, satu yang anak panah tu kan, yang tempat untuk anak panah tu bergerak tu, kita panggil alat pemanah tu al-qaus. Itu panggil alat memanah. Jadi dengan itu Saidina Hamzah memukul siapa tadi? Abu Jahal. Faqamat rijalun min Bani Mahzum. Kemudian maka berdirilah sekumpulan lelaki daripada Bani Mahzum yang suruh Aba Jahlin, yang mana mereka ni bangun untuk mereka menolong Abu Jahal itu dipukul daripada Hamzah tadi, Saidina Hamzah. Kemudian faqala Abu Jahlin, apa kata Abu Jahal? Maka berkata Abu Jahal, halanglah mereka da'u Aba Umarah, maksudnya halanglah Abu Umarah. Dia bagi tahu dekat salah seorang daripada kumpulan tadi, tak perlu nak halanglah mereka ni, sekumpulan orang lelaki Banu Mahzum untuk menolong dia, Abu Jahal fa inni sababtu bna akhihi sabban qabihan. Dia kata, sesungguhnya aku ni, dia kata, dah menghina anak saudara dia tadi. Aku dah hina sehina-hinanya terhadap Nabi Muhammad dengan penghinaan yang paling buruk. Dia nak bagi tahu kat situ nak cerita bila Saidina Hamzah marah, bukan marah saja, pukul Abu Jahal tadi. Lepas tu datanglah sekumpulan dari Banu Mahzum nak tolong Abu Jahal, tapi dihalang oleh Abu Jahal. Tak payah tolong dia, sebab dia kata dia dah puas hati dah. Dia kata dia dah menghina Nabi Muhammad SAW dengan seburuk-buruk penghinaan, maki dan sebagainya lah. Faham Okey, untuk yang ke-6, okey, kita tengok yang seterusnya. Kita baca thumma a'lana Hamzatu islamahu, maka tersiarlah, maka kemudian ketahuilah, tersebarlah akan keislaman Saidina Hamzah tadi. Apakah sumbangan Saidina Hamzah kat sini?
wa ahada nabi sallallahu alaihi wasallam ala nasrati wa tadhiyati fi sabilillahi hatta nihayah. Apa maksudnya? Dan Sayyidina Hamzah ni berjanji kepada Nabi Muhammad SAW akan menolong maksud nasratu ala nasrati itu maksudnya akan menolong, dan watadhiyati itu maksud berkorban di jalan Allah sehingga akhirnya. Maksudnya Sayyidina Hamzah ni 100% menyerahkan dirinya untuk membantu dengan Nabi, untuk membantu Islam dalam perjuangan hidup dia sehinggalah akhir hayat dia. Sehinggalah Islam itu menang. Okey. Boleh dapat ya untuk hari ini. Saya rasa jelas lah. Yang pertama, apa yang kita boleh dapat bahawa sifat keji Abu Jahal, kita tak boleh lah menghina orang, tak boleh menghina atau mengherdik, memang tak boleh. Yang kedua, bagaimana sifat pengorbanan Sayyidina Hamzah yang banyak berjuang dan berkorban dalam perjuangan Islam itu sendiri, membantu Islam. Maksudnya kat sini kita kena bantu perkara-perkara yang baik-baik sahaja, kebaikan, bukan untuk sahaja untuk kita, untuk agama, masyarakat, keluarga. Perkara yang baik je kita boleh bantu, perkara yang jahat adalah dilarang dalam agama. Saya rasa cukup sampai saja dahulu. Untuk sambungan yang seterusnya pada minggu depan. Okey, sebelum tu kita tengok perkataan-perkataan pilihan yang kalimah dengan maknanya. Yang pertama ialah darabah. Makna darabah ialah memukul. Darabah tu maksudnya ialah memukul. Al-qaus tu ialah alat memanah tu tadi, yang alat memanah ya, untuk alat tu kan ada dua, satu anak panah, satu alat dia kan. Alat tu yang dipukul oleh Sayyidina Hamzah ialah balik daripada berburu dah kena pukul, sebab menghina anak saudara Sayyidina Hamzah tadi. Okey, iaitu Nabi Muhammad. Okey, yang ketiga, a'lana maksudnya ialah tersiar, qahbihan bermakna buruk, khamisan ahada berjanji, yang keenam an-nasratu pertolongan, yang ketujuh at-tadhiyatu pengorbanan, yang seterusnya thaminan sabilillahi ialah jalan Allah, an-nihayah maksudnya akhir ataupun penghujung pun boleh, qamat ialah berdiri. Itu saja sepatutnya perkataan yang awak kena hafal sebenarnya, tapi saya belum ada masa lagi untuk, belum curi masa lagi untuk nak suruh awak hafal. Jadi awak ingat-ingatlah perkataan ini untuk usia tahun depan ya, sebagai ilmu awak, dan juga persediaan awak untuk usia tahun depan dan yang akan datang, insya-Allah. Itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.